Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dalam rutin awal ini. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kehadiran Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Muktamar Tahunan PAS ke-68 di Kompleks PAS Kedah, Kota Sarang Semut di Kedah pada Sabtu mencuri tumpuan pemerhati politik dan perwakilan. Pada sidang media kemudiannya, Muhyiddin memaklumkan PN sedang menimbangkan penggunaan logo PAS untuk calon-calon parti itu yang bertanding di 3 negeri iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu pada pilihan raya umum 15 nanti. Sebelum ini di Konvensyen Perikatan Nasional, perwakilan dari Terengganu dan Kedah mencadangkan lambang PAS dapat digunakan di negeri berkenaan pada PRU 15. Namun keputusannya masih belum dimuktamadkan. Jadi kita nak tahu apakah signifikannya menggunakan logo PAS ini. Bagaimana ia mampu memberi kekuatan kepada Perikatan Nasional. Untuk itu kita akan bersama dengan Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM bersama dengan kita. Assalamualaikum Mujibu. Waalaikumsalam Fizi, selamat pagi. Selamat pagi. Baik Mujibu, kenapa sebenarnya Perikatan Nasional ini nak menggunakan logo PAS ini? Adakah di negeri-negeri yang PAS takbir ataupun bagaimana sebenarnya? Pertama sekali saya rasa ini adalah satu cadangan yang dilakukan atas pertimbangan bahawa di negeri-negeri tersebut ya, Kelantan, Terengganu, Kedah, PAS lebih dominan dan PAS lebih lama dan mungkin lambang PAS itu lebih dikenali di negeri-negeri itu berbanding dengan lambang Perikatan Nasional. Walaupun lambang Perikatan Nasional telah digunakan secara rasmi dan kedua-dua parti itu menggunakan lambang tersebut dalam pilihan raya negeri di Melaka dan juga di Johor. Dan saya melihat bahawa ini barangkali mengiktiraf kekuatan dan dominasi PAS di kawasan-kawasan itu, memandangkan ini adalah kawasan-kawasan negeri yang pengundi Melayunya adalah tinggi dan sudah tentu saingan kalau menggunakan lambang PAS itu lebih memberi impang dalam memberi saingan sengit kepada UMNO Barisan Nasional dan juga sudah tentulah PH yang pada ketika ini dengan kehilangan bersatu sebagai komponen Melayu PH itu mungkin barangkali agak sedikit sukar untuk memancing di kelompok Melayu di situ. Jadi saya rasa ini pertimbangan terbesar dalam hal yang dilakukan bagi mencadangkan dan juga persetujuan secara tacit approval Muhyiddin Yassin ni bahawa akan menggunakan lambang PAS di 3 negeri tersebut. Fizi. Jadi adakah konsepnya sama seperti PRU 14 lalu apabila Pakatan Harapan, semua parti dalam Pakatan Harapan ini menggunakan logo PKR itu? Saya rasa konsepnya itu mungkin tidak sama kerana kita masih lagi tidak melihat apakah persetujuan ini hanya melibatkan 3 negeri ini saja, tetapi di negeri-negeri lain yang kawasannya bercampur macam Selangor, Pulau Pinang, Johor, Melaka itu menggunakan lambang Perikatan Nasional sebab kita harus ingat ada komponen bukan Melayu di dalam Perikatan Nasional, ada gerakan dan parti-parti dari Sabah contohnya kan. Saya tidak nampak ini akan menggunakan lambang PAS lah, mustahil lah untuk menggunakan lambang PAS di situ. Tapi formulanya ataupun kita kata skemanya tetap sama, iaitu cuba menggunakan satu lambang di mana lambang itu lebih dikenali, lebih dominan dan memastikan ini menjadi kelebihan kepada calon itu bagi menyaingi parti-parti lawan. Berbanding dengan kalau kita lihat pada PRU 14, Pakatan Harapan terpaksa menggunakan lambang PKR bertanding di bawah satu lambang kerana pada ketika itu lambang Pakatan Harapan tidak dipersetujui dan barangkali Tun Dr. Mahathir pada ketika itu melihat lambang PKR ini lebih diterima oleh semua parti berbanding bertanding menggunakan lambang masing-masing yang kepada ketika itu mungkin akan menjejaskan peluang dan juga menghantar satu naratif yang tak betul bahawa PH ini bukan lagi satu pakatan yang tidak bersatu seperti sebelumnya. Ini barangkali yang tak sama dan yang mungkin juga serupa apa yang berlaku dengan Perikatan Nasional dan juga PH pada satu ketika dulu. Ya, Mujibu, kalau kita lihat, sekiranya PAS ataupun Perikatan Nasional ini menggunakan logo PAS di 3 negeri saja, iaitu di Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, bagaimana dengan negeri-negeri lain? Dan adakah boleh ataupun adakah dibenarkan menggunakan logo yang berlainan? Di kawasan ini guna logo PAS, di kawasan ini guna logo Perikatan Nasional dan sebagainya. Ya, sepahaman saya, SPR barangkali
hanya membenarkan lambang-lambang yang berdaftar dengan ROS, parti-parti politik yang menggunakan lambang sendiri yang tidak diiktiraf ataupun tidak dibenarkan oleh ROS itu mungkin bermasalah. Jadi saya rasa dalam konteks ini mungkin boleh guna berbeza kerana kedua-dua lambang tersebut PAS dan juga Perikatan Nasional adalah satu lambang yang sah berdaftar dengan ROS. Cuma dari konteks pengundi itu barangkali mengelirukanlah ya, kerana ada yang Perikatan Nasional, ada yang menggunakan PAS. Ini bagi saya menghantar satu isyarat yang salah kepada pengundi bahawa kita bertanding atas lambang-lambang yang berbeza berbanding sepatutnya menghantar lambang yang sama, kerana walaupun saya berpandangan lambang ini barangkali satu yang bersifat secondary saja dalam pilihan raya kerana pengundi sudah ada pilihannya masing-masing, tetapi sekurang-kurangnya kita risau ada pengundi-pengundi yang di atas pagar yang barangkali mahu memberi undi simpati, terlupa bahawa ketika ini tidak ada Perikatan Nasional ataupun terlupa bahawa pada yang bertanding ini adalah PAS tapi bukan Perikatan Nasional. Jadi ini tidak betul, kerana kalau isu lambang kita sudah ada berapa kes ya, macam di Johor contohnya, PRN Johor kita lihat PKR bertanding menggunakan logo sendiri dan parti-parti komponen PH yang lain menggunakan parti PH, dan kita lihat itu tidak memberi sebarang nilai tambah kepada parti-parti itu. Ya, malah dikatakan itu pun menjadi pertimbangan pengundi bahawa mereka ini sudah semakin lemah dan tidak kuat pada ketika itu. Jadi saya rasa ini antara ramuan-ramuan yang perlu difikirkan oleh Perikatan Nasional maupun PAS bagi memuktamadkan apa sebenarnya lambang yang mahu dipakai oleh mereka dalam pilihan raya umum ke-15 kelak. Tapi secara peribadi saya berpandangan lebih sesuai menggunakan lambang Perikatan Nasional, kerana ini kalau kita lihat di kala semua parti itu sekarang ini membentuk gabungan-gabungan tertentu dan berusaha untuk menggunakan lambang mereka masing-masing. Kalau PH juga mahu menggunakan lambang Pakatan Harapan di bawah satu lambang dan mahu dijenamakan dan diperkukuhkan semula, saya rasa Perikatan Nasional juga patut melakukan perkara yang sama. Mengapa takut sehingga mahu menggunakan lambang PAS walaupun diakui PAS kuat di negeri-negeri, 3 negeri itu, dan juga saya rasa kalau mahu benar-benar memperkuatkan dan memperkukuhkan Perikatan Nasional itu, ini barangkali langkah pertama yang perlu dilakukan, guna lambang itu dan jual dan jaja dia semasa pilihan raya dan tengok apa hasilnya, dan daripada hasil itu baik positif atau negatif boleh berkembang daripada itu untuk pilihan raya dan strategi yang seterusnya. Baik, Mujibu, mungkin kita tak banyak masa lagi, dalam masa 1 minit saja lagi, adakah Perikatan Nasional ini akan memberikan satu saingan sengit pada PRU ke-15 nanti? Saya secara peribadi melihat saingan Perikatan Nasional ini akan berlaku di kawasan-kawasan yang pengundi Melayunya tinggi, kerana kita faham pada keadaan semasa ini Barisan Nasional barangkali terpaksa berusaha kuat untuk meyakinkan bukan saja pengundi tradisi mereka di kawasan-kawasan tersebut, tapi juga pengundi-pengundi campuran ataupun pengundi-pengundi yang pulang daripada kawasan-kawasan bandar ke kawasan tersebut, kerana kita telah pun menyaksikan bagaimana kekuatan Perikatan Nasional dalam kawasan-kawasan ini, di mana undi-undi yang terpecah ini yang tak mahu mengundi PH dan masih juga tidak mahu mengundi Barisan Nasional lari pada mereka, dan ini sudah terbukti dalam PRN di Melaka dan di Johor. Maka mungkin ini kunci kepada itu, kerana saingan di kawasan Melayu ini sangat kritikal dan mungkin hanya melibatkan 2 parti ini saja, Perikatan Nasional antara Bersatu dan PAS dan juga UMNO Barisan Nasional. Baik, terima kasih kepada Encik Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM.